Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bang, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada tengah hari ini 20 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 8 September 2020, kita telah sama-sama menunaikan solat fardu Zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syarif bin Ramli Al-Azhari, dan dibantu oleh Tuan Bilal kita, Tuan Muazzin kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim Al-Kameruni. Hebat-hebat itu Imam Tuan Bilal kita ini. Seorang dari Mesir, seorang dari Cameron Highland. Hebat alhamdulillah. So itulah jemaahnya ramai tengah hari ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jadi pada sosok kita diucapkan terima kasih kerana bantu mengimarahkan solat fardu zuhur jemaah sebentar tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim rahimakumullah, sebelum kita teruskan kuliah zuhur kita pada hari ini, sukacitalah saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk meramaikan program pertamanya, program pengurusan Al-Quran kita PPQ di surau kita diadakan setiap hari Selasa ini dan hari Khamis pukul 10 pagi. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menyertai PPQ ni, bagi peserta sila beri nama. Tuan-tuan, badan tuan-tuan dan jabatan tuan-tuan kita dibaka untuk kita masukkan dalam senarai nama dan akan mendapat pelepasan dari jabatan masing-masing. Itu yang pertama, dan satu insentif yang akan kita berikan, kita akan usahakan untuk semua peserta program pengurusan Al-Quran ini ialah senaskah Al-Quran sumbangan dari Yayasan Restu di Shah Alam, insya-Allah. Dan Quran, kita tahu Quran Yayasan Restu ni cantik-cantik. Cantik-cantik, kulitnya pun kualiti pun bagus. Jadi bila tuan-tuan masuk PPQ ni dapat Quran percuma dari Yayasan Restu yang kualitinya A, dalamnya cantik. Jadi tuan-tuan akan lebih bersemangat untuk belajar menguasai Al-Quran, insya-Allah.
Dan insentif-insentif lain kita akan maklumkan dari semasa ke semasa, insyaAllah, mengikut keadaan-keadaan kita lah. InsyaAllah, mana tahu kan, aku ada rezeki pula, mana tahu akan datang. Kita tak tahu, ni semua Allah Ta'ala punya kerja, izin dari Allah. Mana tahu semua peserta PPQ sebelum nak pergi kelas ada minum pagi, mana tahu. Jadi syok sikit, nak mengaji, minum dulu, kan. Ini semua kerja Allah SWT. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah SWT beritahu dalam Quran, kalau kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan memperkokohkan keadaan kamu, kan? Memperkokohkan pribadi kamu. Ini janji Allah SWT beri kita, kan? Jadi tuan-tuan diajak, dijemput untuk menyertai program PPQ kita ni, itu satu. Dan yang kedua ni, insyaAllah besok akan bermula, kita akan kembali mengadakan kuliah hari Rabu untuk kitab penawar hati, bermula jam 12 tengah hari, 12 hingga 1 tengah hari. Jadi dijemput tuan-tuan dan puan waktu tengah hari. Kalau tak ada ambil anak sekolah, kalau tak ada apa-apa urusan yang penting sementara menunggu waktu zuhur, datanglah ke surau kita ni untuk meramaikan hadir dalam majlis ilmu. Majlis ilmu pada besok hari, insyaAllah kuliah ni akan diteruskan semula, yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazmi bin Muhammad, dari ketua unit Sasiah Bakar kita. Jadi ramai-ramai kita turun, tak ada apa-apa, datang, tak ada masalah, no problem, datang aja, kan. Pukul 12 pun, daripada tidur kat pejabat, baik datang surau. Kalau tertidur di surau pun dapat pahala majlis ilmu. Kalau tertidur, kalau tidur pejabat dapat pahala tak? Pahala tidur tak dapat lah. Tapi kalau kita tertidur di surau, dengar ceramah ustaz, tertidur di surau, misalnya kata mengantuk sangat, letih, dengar-dengar, sadar kat tiang, tiba-tiba lalala berjaga-jaga, tengok nak zuhur dah, kuliah dah habis, dapat pahala tak? Dapat pahala. Pahala apa tuan-tuan? Pahala majlis ilmu, kurang-kurang pun, kan. Rakaman pun ada, boleh tengok balik tentang mana yang tertidur, terlelap tadi, kan. Jadi boleh ulang kaji semula, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab kita, kupasan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, sampai kepada fasal yang ke-11. Fasal yang ke-11 iaitu syarat sah wudu. Tu tuan-tuan, fasal yang ke-11, faslun syurutul wudu'i 10. Syarat sah wudu itu ada 10 perkara. Iaitu pertamanya al-Islamu, mestilah orang Islam. Maknanya orang bukan Islam tahu berwuduk, dia tahu berwuduk, dia tengok kawan Islam dia ambil wuduk, dia pati, dia pun nak tibu. Ditibu betul pula, selagi sempurna daripada yang kawan dia yang Islam, yang Muslim tu. Kan? Adakah sah wuduk dia? Tak sah, sebab dia belum beragama Islam. Yang keduanya wat-tamyizu, iaitu orang yang berwuduk ini sekurang-kurangnya mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Diterangkan di sini oleh berterjemah kitab ini di bawah nota kaki. Seseorang yang telah mencapai tahap yang membolehkannya makan, minum dan istinja sendiri. Ini tuan-tuan, seseorang yang telah mencapai tahap yang membolehkannya makan, minum dan istinja sendiri. Ini mumayyiz. Kata ulama-ulama fiqh, bagi kanak-kanak lelaki usia 7 tahun ke atas, bagi kanak-kanak perempuan 9 tahun ke atas. Kenapa? Ini adalah kenapa umur sebegini-demikian, lelaki lebih awal mumayyiz dari perempuan. Ini kena tanya pakar perkembangan kanak-kanak, kena tanya mereka pasal apa. Pasal apa lelaki balik lambat, mumayyiz cepat. 7 tahun mumayyiz tapi balik lambat, 13, 14 baru akil balik. Perempuan pula lambat mumayyiz tapi perempuan akil balik cepat, 10, 11, 12, 9 pun ada. Pasal apa? Yang ini kena tanya pakar perkembangan kanak-kanak. Apa sebab?
jadi macam tu. Ya. Apa sebab jadi macam tu? Ya, sebab kita tak dapat kita sebagai orang agama tidak dapat menerangkannya secara ilmu perkembangan kanak-kanak. Kita tak ada ilmu di situ. Kan pasal apa? Ya, kenapa perempuan muai selamat? Faham? Sedangkan sama je masuk sekolah pun darjah 1. Kan? Kalau anak kita lelaki masuk darjah 1, darjah 1 pun 7 tahun. Anak perempuan masuk darjah 1 pun 7 tahun. Tapi kenapa memayis, tahap memayisnya berbeza? Pasal apa? Yang ini kena tanya pakar perkembangan kanak-kanak. Kena tanya pasal apa? Apa susah masuk je website tanya. Website Jabatan Kemajuan Wanita Kanak-kanak dan Masyarakat, tanya di situ. Dia ada bagi, mungkin dia ada bagi satu ruang tu tanya soalan. Tanya di situ. Kan? Kenapa kanak-kanak, perkembangan kanak-kanak lelaki perempuan berbeza? Kan? Kenapa kanak-kanak lelaki lebih cepat memayis berbanding kanak-kanak perempuan? Pasal apa? Ada sebab dia. Tapi ilmunya di situ, yakni kanak-kanak yang telah memayis maka sah wuduk dia. Kalau anak kita baru 3 tahun tak sah wuduk dia. Dia wuduk macam mana pun wuduk dia tidak sah sebab dia belum memayis. Kecil lagi baru 3 tahun tapi cerdik. Cerdik dia. Budak-budak sekarang ni lahir dah buka mata. Kita dulu-dulu lahir tak buka mata ni seminggu tak buka mata ni jam. Dulu. Sekarang budak lahir dia dah pagi lahir petang tengok dah buka mata dah. Cepat kan? Betul tak jadi? Budak sekarang kan. Maknanya perkembangan mereka tu berbeza dengan kita dulu. Tapi kaedah dia macam itulah. Memayis tu. Kalau belum sampai 7 tahun belum dikatakan memayis. Belum, kalau perempuan belum sampai 9 tahun belum dikatakan memayis. Baik. Kemudian yang ketiganya wan niqa'u 'anil haid wan nifas. Mestilah suci daripada haid dan nifas. Ini orang perempuan. Akak-akak belum masih lagi uzur. Kalau berwuduk, wuduk itu tidak sah kerana masih dalam hadas besar. Itu juga nifas sama. Sama cuti bersalin, ada darah lagi. Nak ambil wuduk tapi tak sah wuduk tu. Kemudian yang keempat wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Mestilah suci daripada sesuatu yang boleh menghalang air sampai ke kulit. Yakni kulit anggota wuduk. Contoh macam kepala kan. Ada tak? Contohnya bukan kepala, muka. Ada tak benda-benda yang contohnya kalau ambil muka, muka lah contohnya. Kita orang perempuan pakai eyeshadow kan. Eyeshadow tu menghalang tak air sampai ke kulit? Kalau menghalang, kita berwuduk tidak sah. Mesti dibuang dulu benda tu. Eyeshadow tu naklah dibuang. Maksudnya dibersihkan, tak ada lagi air kesan-kesan eyeshadow tu, barulah kita boleh berwuduk dan wuduk akan sah. Sama macam macam pen lah. Kan? Dakwat pen. Dakwat pen tu adakah dia boleh menghalang air sampai ke kulit? Kalau boleh, maka kita berwuduk tidak sah. Kena kikis dulu, kena buang dulu. Dakwat pen, tapi dakwat pen ni senang. Kalau dia diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan, dia cepat luntur. Cepat. Kita basuh dengan sabun pun dah hilang dah tu. Kan? Dia ada setengah-setengah dakwat pen yang agak susah nak dibuang. Terpaksa pakai thinner. Kan? Thinner liquid paper tu. Thinner kan? Tuan-tuan tahu, orang muda-muda tak tahu kan. Zaman-zaman kami dulu kalau nak bagi cari liquid paper tu dalam botol tu dah mula kering, dah mula sikit, kita bagi banyak, kita tambah thinner. Lepas tu kita goncang balik, dia ada balik. Thinner tu thinner tapi jangan minum thinner tu, mati kan. Dia bahan beracun. Thinner tu, saya lupa apa istilah saintifik dia, saya lupa, tapi thinner lah. Bila kita punya liquid paper tu dah botol dia punya lauk dah kering, dah kurang kan. So nak bagi dia ni balik, kita masuk thinner, lepas tu kita tutup tudung dia, kita goncang balik. Dia ada balik. Itu thinner.
Sampailah kita dah buat macam tu pun dia tetap tu memang botol paper kita buang. Memang dah tak ada apa dah. Okey. Thinner tu boleh diguna untuk melunturkan dawat pen yang liat kulit. Sapu tu kita dengan bersabun hilang. Kalau tidak, kalau kita berwuduk ditakuti wuduk tidak dawat pen yang melekat di jari kita menghalau air wuduk sampai ke kulit dan akhirnya wuduk tidak sah. Wallahu alam. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Itu yang keempat tadi, yang keempat, yang kelima, mestilah tiada sesuatu yang boleh mengubah air pada anggota wuduk. Maksudnya pada anggota wuduk tu ada tak sesuatu yang bila air kena berubah air tu? Apa contoh? Contohnya apa tadi? Contoh macam dakwat tu juga. Kan? Dakwat tu dia boleh hilang, tapi bila ada air untuk kena pada dakwat tu berkembang. Kembang dan dia mengubah warna air jadi warna dakwat juga. Maka air wuduk itu tidak sah. Itu dia. Walaupun dia tak degil, boleh dibuang. Tapi bila air wuduk kena, kawasan tempat benda tu bertukar jadi biru. Dikembang dawat tu kembang. Dah kena air yang dikembang. Jadi itu pun boleh menghalang, itu pun boleh menyebabkan wuduk jadi tidak sah. Wallahu alam. Kemudian wal ilmu bi fardiyatih. Apa dia tuan-tuan, mestilah mengetahui bahawa wuduk itu wajib. Mesti ada ilmu bahawa wuduk itu wajib bagi orang yang ingin mengerjakan solat, mengerjakan tawaf, memegang mushaf Al-Quran. Dia kena tahu benda itu. Kalau tak tahu, dia takuti wuduk tidak sah. Dia kena tahu. Wuduk ni apa hukum ambil wuduk? Wajib. Nak semayang wajib ambil wuduk. Nak tawaf wajib ambil wuduk. Nak pegang mushaf Quran wajib ambil wuduk. Jadi tahu benda tu. Kalau tak tahu, itu yang jadi masalah. Dia takuti wuduk kita tidak sah. Tadi. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Apa dia tuan-tuan? Mestilah tidak mengiktikadkan mana-mana rukun wuduk itu sebagai sunat. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Bahawasanya tidak menganggap salah rukun-rukun wuduk itu sunat. Sunat je basuh tangan ni, bukannya rukun. Kan, sunat je basuh muka ni, bukannya rukun. Sunat je sapu air kepala ni, bukan rukun. Kalau ada begitu, maka wuduk itu tidak sah. Lepas tu kita kena tahu. Suatu ramai orang tahu rukun semayang, tapi tak ramai yang tahu rukun wuduk. Kalau kita tanya diri kita, berapa rukun wuduk sebenarnya? Berapa rukun wuduk? Boleh cerita? Niat, muka, tangan, sebahagian kepala, kaki, tertib. Boleh? Ingat tu je. Tapi tak ramai kita tak tahu. Tanya, buat rukun wuduk apa? Dia pula dulu. Main tembak je 4. 4? Tak mana 4? Jadi dia sebut anggota tapi tak sebut niat dengan tertib. Muka, tangan, kepala, kaki, 4 je rukun wuduk Ustaz. Salah. Tapi niat tak masuk. Tertib ujung sekali tak masuk. Ni tuan-tuan. Sebab itu kita belajar fardu ain. Belajar fardu ain. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kitab Safinah Najah ni mudah sangat. Simple. Sesuai untuk kita ulang gaji balik. Wallahu alam. Baik. Kemudian wal ma'ut tahur. Tadi yang ke berapa tadi? Yang ke 7.
Yang ke-8, wal ma'ut tahur. Air yang digunakan mesti suci, bersih. Suci bersih itu apa tuan-tuan? Air mutlak. Air mutlak. Air itu hukumnya suci lagi menyucikan. Air mutlak ni suci lagi menyucikan. Apa makna? Dia suci, boleh diguna untuk bersuci. Itu maksud dia. Kalau air muqayyad, dia suci tapi tak boleh diguna untuk bersuci. Contoh, air Milo, air bandung, air sirap, air root beer, apa lagi, air mata kucing. Kalau semua air ni boleh buat wuduk, kaya lah orang jual air. Nak wuduk je kat masjid, pakcik jual air tu duduk letak kat depan, pening orang masjid. Pasal apa? Pakcik masjid jual air tu untung. Air dia habis awal-awal. Lepas tu semayang dia habis air dia. Sebab air tu semua orang beli buat wuduk. Nampak? Pasal boleh guna untuk wuduk. Sebenarnya tak boleh. Tapi kita boleh minum selain daripada air arak. Air arak tak suci dan tak menyucikan. Dia najis. Arak kita selalu sebut najis dadah, tapi kita lupa nak sebut najis arak. Arak ni najis sebenarnya. Tuan, dia najis sebab dia kotor, tak suci dan tak menyucikan. Dia najis. Arak. Apa jenis arak pun? Todi ke tua ke, lagi apa jenis whisky, brandy, apa lagi, gin and tonic, setan and tonic. Yang mungkin bukan arak, Haji Bakhil and tonic. Itu mungkin taklah. Sebab tak ada pun. Mana ada Haji Bakhil and tonic? Get out. Yang ada gin and tonic ada. Gin and tonic, gin tu sejenis arak. Tonic tu dia ambil sekali nak bagi neutral, nak bagi lembut arak. Gin tu, sebab gin tu kerat. Ginn, bukan gin April tu. Yang salah faham. Kak, baru tahu. Kat belakang. Gin tu, Ginn tu sejenis arak. Ya. Tapi orang minum gin, dia akan minta tonic sekali. Itu sebut gin and tonic. Sebab tonic tu sejenis minuman yang sangat pahit, tapi dia warna putih, tapi tak memabukkan. Sebab dulu FNN pernah keluarkan tonic. Saya pernah minum air tonic tu. Pahit sangat-sangat. Lebih pahit daripada jadam. Kita rasa jadam pahit dah, pahit lagi tonic tu. Dulu masa kecil-kecil, dulu masa air botol FNN, dia punya tudung botol tu tonic. Awak masa tu usia, saya masa tu usia 6 tahun, 7 tahun, budak pergi sekolah. Tengok beli minum. Tak sampai suku botol pun, tinggal tu pun. Menyumpah, celaka betul. Beli air tonic aku sedap, rupanya pahit tu main. Tinggal tu pun, tak minum dah. Ingat macam aiskrim soda. Aiskrim soda, tudung dia color biru muda. Tonic, tudung botol dia color biru tu. Tulis tonic. Awak beli tengok sama color putih macam aiskrim soda. Sedap ni. Boleh beli minum. Tu tonic tuan-tuan saja lagi sikit. Okey. Nak ceritanya, air itu mesti air yang suci, air mutlak, ataupun air musyammas. Air yang air mutlak juga, tapi bertakung dalam bekas-bekas selain bekas emas dan perak dan berada dalam sinaran matahari yang lama. Jadi air ni boleh guna. Sebab tu dia panggil musyammas. Air ni boleh guna, tapi makruh kerana takut terkena penyakit kulit. Macam kita kampung-kampung dulu kan, waktu tua dia ada simpan tong minyak tu. Dia letak tepi dekat anjung atap tu. Bila hujan kan turun air, penuh air tong drum tu dalam, dia berkarat dalam tu. Air tu dipakai tak untuk suci? Boleh, tapi makruh sebab takut kena penyakit kulit. Makruh. Selain daripada bekas emas dan perak. Jadi tong drum bukan emas perak pun, tong drum kan besi. Tong drum, tong minyak bulat kan. Dulu tu kita memang suka letak kat tepi air bila hujan tu. Bertakung air tu, berhari bertakung. Lalas kalau misalnya kata putus air tu pakai. Kan? Bila dulu lah masa mula ada pipe dulu kan, bila
kemarau je, air tu pakai untuk ni. Boleh pakai tapi makruh. Wallahu alam. Baik. Kemudian yang seterusnya ke-9, wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadath. Masuk waktu dan berturut-turut bagi orang yang sentiasa berhadas. Ini contohnya orang yang mengalami, untuk lelaki dan perempuan juga, dia panggil kencing tak lawas. Sulsul baul dia panggil. Kencing tak lawas, asyik terkencing. Kena pakai pampers. Orang tua kita, bapak kita, atuk kita, opah kita, wan kita, nenek kita, umur dah 80. Dia tak boleh kawal kencing dia, asyik terkencing je. Lalas pakai, bapak kita pakai, mak kita pakaikan pampers. Orang macam ni masih lagi wajib semayang. Jadi bila dia nak berwuduk, masuk waktu baru berwuduk. Tukar pampers dulu, pakai pampers baru, masuk waktu berwuduk. Wuduk itu tahan untuk satu waktu semayang fardu dan beberapa semayang sunat. Contoh macam zuhur ni, qabliyah, ba'diyah, qabliyah, zuhur, ba'diyah, habis. Asar kan dia kena salin balik pakai pampers. Salin balik pakai pampers baru. Kemudian berwuduk dan semayang qabliyah, asar, habis. Maghrib kan begitulah tiap-tiap waktu, 5 waktu. Gitu. Dan juga untuk orang perempuan yang mengalami istihadah. Boleh faham tak Cakap apa istihadah tu apa? Senyap, semua dah balik kot. Istihadah ni perempuan yang mengalami darah penyakit. Dia dah 15 hari darah haid tu 15 hari. Hari 16 ada lagi, itu bukan darah haid, itu darah istihadah, darah penyakit namanya. Maka wajib pada perempuan seperti ini mandi wajib, bersihkan diri, pakai pad dan semayang seperti biasa. Dan wuduk itu seperti mana orang yang kencing tak lawas tadi, tahan untuk satu semayang fardu dan beberapa semayang sunat. Maknanya wuduk dia tak boleh tahan lama. Kita tak apa. Ada orang dia wuduk subuh, isyak kan boleh pakai ni wuduk tu, pasal tak tekan tweet. Orang yang bukan kita lah, kita ni macam-macam makan kan. Sarapan dah makan, tengah hari dah makan, petang dah makan, malam makan, pukul 10 kan bedan ut pula. Memang tak ada tahan dah wuduk kita lah. Memang lah, habis-habis mayang silap push. Salam kanan, salam kiri, push. Ketuk mengeluar. Itu kita Tapi kalau orang yang biasa, wuduk dia akan tahan lama. Orang yang sentiasa berhadas ini maknanya yang macam tadi, yang mengalami kencing tak lawas, ataupun dia mengalami keadaan berak-berak yang sukar dikawal, orang tu tua. Jadi kaedah sama. Kalau perempuan yang istihadah, yang mengalami darah penyakit, sama juga. Jadi itu dia yang ke-9 dan ke-10. Jadi syarat sah wuduk ada 10. Sebenarnya kita telah bincangkan secara sekali lalu, secara umum. InsyaAllah pada kuliah kita datang kita akan sambung dengan fasal yang ke-12, iaitu perkara yang membatalkan wuduk, insya-Allah. Jadi itulah yang baik dari Allah Taala dan yang kurang untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.